Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga Awani. Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan dalam Talian atau OHS mengalami pertumbuhan yang luar biasa di seluruh dunia. Hasil daripada kepesatan pendigitalan dan juga teknologi rangkaian yang mengubah banyak sektor termasuk penjagaan kesihatan, dan juga McKinsey & Company dalam satu kajian meramalkan kadar pertumbuhan kumulatif tahunan CAGR sebanyak 17% untuk segmen tersebut di rantau Asia menjelang 2025 di samping potensi pertumbuhan yang besar di Malaysia dan juga gabungan kos yang semakin meningkat. Penuaan penduduk, isu kedekatan dan juga akses kepada penjagaan kesihatan berkualiti juga mendorong pembuat dasar untuk memikirkan idea baharu yang boleh meningkatkan pengalaman dalam bidang penjagaan kesihatan dan juga penjagaan pesakit. Di samping itu, penularan pandemik COVID-19 dalam tempoh 2 tahun ini juga telah memberikan kesan kepada Malaysia dan ia meletakkan penyedia dan juga institusi penjagaan kesihatan di bawah tekanan yang luar biasa dan juga mendedahkan keperluan bagi penggobal dasar untuk melihat dengan lebih mendalam kaedah alternatif untuk menyediakan penjagaan kesihatan yang lebih baik, dan juga OHS merupakan platform yang mempunyai potensi besar untuk menghadapi cabaran peningkatan kos dan juga akses sambil memastikan kualiti perkhidmatan tertinggi dalam penjagaan kesihatan di Malaysia pada ketika ini. Walau bagaimanapun, terdapat sebenarnya cabaran di sebahagian ataupun di bahagian pengawal seliaan yang dihadapi oleh pemain OHS yang beroperasi di negara ini. Justru Kementerian Kesihatan KKM bersama dengan Futurize dan Berhad mengumumkan pelancaran makmal kawal selia perkhidmatan kesihatan dalam talian OHS RegLab bagi memainkan peranan menangani isu dan juga pendekatan kerjasama antara semua pihak yang berkaitan. Itu yang saya bincangkan pada pagi ini. Pertama sekali saya nak perkenalkan tetamu pada pagi ini, Dato' Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, dan juga seorang lagi Rosihan Zain, Ketua Pegawai Eksekutif Futurize. Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Mungkin pertama sekali, sejak pandemik melanda dunia ini dan juga Malaysia sebenarnya, banyak yang kita belajar tentang pentingnya untuk sistem kawal selia perkhidmatan kesihatan dalam talian sebagai contoh. Kali ini kita melihat KKM dan juga Futurize memperkenalkan OHS RegLab ini. Mungkin boleh kongsikan proses itu dan apakah objektif utama sebenarnya? Ya. Jadi sebagai yang kita tahu tu, OHS ni kalau dalam bahasa Inggerisnya Online Health Services ya. Jadi perkhidmatan penjagaan kesihatan dalam talian ni adalah begitu penting semasa pandemik ini. Jadi kita platform ini kita dapat menyediakan akses penjagaan kesihatan melalui tak perlu hadir secara fizikal. Mereka dapat mendapat penjagaan kesihatan melalui dalam talian. Dan dari segi Kementerian Kesihatan, kita kena pastikan bahawa penyediaan perkhidmatan kesihatan ini dapat dilaksanakan secara selamat dengan kualiti yang terjamin, dan juga kita kena pastikan bahawa ia dikawal selia dengan baik supaya kerahsiaan pesakit terjamin. Lepas tu terdapat accountability yang dapat kita pastikan. Serta juga kena ada kebolehkesanan ataupun traceability dalam transaksi yang dilaksanakan. Jadi oleh kerana terdapat banyak petu industri, pemain-pemain industri dan juga pengamal kesihatan di luar sana yang menyediakan perkhidmatan dalam talian, jadi kita terpanggil untuk melaksanakan satu libat urus bersama mereka untuk mengenal pasti bagaimanakah cara kita dapat mengawal selia ke semua aktiviti ini supaya prinsip-prinsip penjagaan kesihatan yang dapat memastikan keselamatan dan kualiti yang diberikan kepada pesakit dapat dipastikan. Jadi sebab itulah kita bekerjasama dengan Futurize, dan semenjak libat urus yang kita laksanakan dengan pemain-pemain industri telah berlangsung sejak saya fikir dari 2017 lagi. Cuma kita sekarang ini menggunakan kemahiran Futurize untuk regulatory sandbox ini untuk kita mengadakan kolaborasi yang lebih erat lagi supaya kita dapat mengenalkan instrumen-instrumen yang terbaik untuk kita bergerak ke hadapan. Itu sebagai permulaan. Ya. Dan inisiatif ini sudah pun dikuatkuasakan? Jadi ia bukan berkuat kuasa, maknanya kita ada versi pertama dia punya regulatory standard yang telah kita siapkan, tapi kita menjemput pemain-pemain industri dan juga pengamal perkhidmatan kesihatan di luar sana yang menggunakan perkhidmatan secara dalam talian
semenjak pada 18 Februari yang lalu, kita telah menjemput mereka untuk memasuki kolaborasi bersama dengan kita dengan menggunakan platform Futurize, supaya dengan itu kita dapat membincangkan tentang kaedah-kaedah kawal selia, piawaian yang perlu kita bentuk dan juga standard-standard tertentu. Dan kita ini merupakan satu inovasi dari segi regulatory agency. Maknanya kita bertanya kepada mereka apakah bentuk pemantauan, piawaian, standard yang boleh diguna pakai, dan kita cuba memastikan jadi perkhidmatan yang dilaksanakan, dan regulatory authority ataupun agensi penguatkuasa yang akan memantau akan menggunakan piawaian yang boleh yang praktikal. Ya. Jadi kita buat itu secara kolaborasi. Selalunya dulu kita impose preskriptifnya regulation, tapi sekarang kita tengok kolaborasi bersama mereka kerana inovasi ini bergerak kecepatan. Kita mahu memahami keperluan mereka, dan kita mahu sementara itu kita memastikan bahawa penjagaan kesihatan dalam talian ini dapat memenuhi keselamatan dan kualiti yang yang terjamin kepada pesakit kita. Okey, Encik Rosihan, mungkin ini bukan kali pertama kita mendengar pendigitalan sektor penjagaan kesihatan sedemikian untuk OHS, dan ia sudah pun dimulakan sebelum ini untuk sektor swasta dan sebagainya. Mungkin persoalannya mengapa ia dimulakan sekarang untuk OHS Reg Lab ini, untuk kita sepadukan dan juga melihat kepada dasar sendiri, dan bagaimana ini akan diintegrasikan juga dengan sistem yang mungkin dimiliki oleh pihak swasta ataupun syarikat pemula? Okey, terima kasih. Sebagai tambahan apa Dr. Saya cakap tadi, sebenarnya ini bukan kali pertama. Daripada bibit awalnya, itu sebelum 2017 lagi, sudah ada perbincangan di pihak KKM dan juga pemegang taruh dalam industri. Cuma dalam peringkat dalam tahun 2020 tu, kita mulakan satu proses yang lebih robust, yang lebih intensif untuk mengkaji situasinya. Pertama dengan seperti yang kita semua masih maklum, dengan kedatangan COVID-19, global pandemic yang melanda dunia ni, membawa perubahan yang banyak kepada struktur industri dan juga sedunia. Jadi beberapa siri libat urus dan juga kajian dalam tahun 2020 membawa kita kepada titik tolak inilah, iaitu melancarkan OHS Reg Lab. Dari segi aspek lain juga, kawal selia satu, tapi OHS Reg Lab dia boleh dilihat sebagai satu kesan positif, iaitu dapat menyokong pembangunan industri penjagaan kesihatan ni atau healthcare, di mana industri ini diunjurkan akan mencapai 2.9 bilion pada tahun 2026, digital healthcare, iaitu penjagaan kesihatan dalam talian. Dan juga kita tahu sektor kesihatan ni, industri kesihatan, satu sektor yang penting bagi ekonomi kita. Jadi semua elemen-elemen ni membawa kita pada pelancaran OHS Lab ini. Dari segi mengadakan satu kawal selia yang lebih kemas dan juga lebih dinamik untuk membolehkan industri ini berkembang. Ya. Soalan Najib yang tadi itu pasal bagaimana nak integrasikan sistem. Saya rasa ini salah faham yang kita terpaksa betulkan di sinilah. Dia bukan satu OHS Reg Lab, ialah satu medan ujian regulatory negara, di mana kita menguji platform-platform provider atau mereka yang memberi khidmat atas kesihatan atas talian ni. Jadi dia bukan satu sistem di mana kita gabungkan semua rangkaian platform-platform ke dalam satu sistem, tidak. Dia sebenarnya medan ujian untuk kita mengkaji dan juga membolehkan kita untuk berbincang dan mengadakan satu ruang di mana kawal selia yang lebih baik dan lebih dinamik dan lebih agile dapat dilahirkan daripada medan ujian ini. Okey. Mungkin setakat ini sejak 2017 engagement ini sudah pun dilaksanakan. Apa pendapatan terkini yang boleh dikongsikan tentang bagaimana untuk kita menguruskan dan juga mengawal selia dengan lebih baik, terutamanya untuk OHS ini? Jadi baru-baru ini Najib, kita telah melaksanakan satu libat urus bersama dengan pemain-pemain industri online OHS ni kan. Pada
16 hari bulan Februari yang lepas, kita telah melaksanakan 17 Februari yang lepas, di Malaysia sebenarnya terdapat lebih daripada 53 syarikat OHS, dan pada libat urus itu telah dihadiri oleh lebih daripada 150 orang daripada di industri tempasan ni yang terlibat secara langsung dengan perkhidmatan kesihatan atas penjagaan kesihatan atas talian. Jadi memang banyak terdapat perkhidmatan ni yang disediakan di luar sana. Ini di dalam negara kita, dan seperti kita tahu OHS ni dia melepasi berorientasi sempadan. Ada banyak juga perkhidmatan kesihatan yang disediakan oleh agensi-agensi ataupun syarikat di luar negara. Jadi kita perlu lihat perkembangan semasa ini, dan kadang-kadang teknologi yang digunakan itu begitu cepat berkembang dan begitu dinamik. Jadi kita telah ada satu versi yang pertama, iaitu draft untuk KKM OHS Reg Lab version 1.0, dan kita akan versi-versi yang akan datang akan diperkepasinikan lagi, lihat kepada apa yang disediakan oleh OHS yang sedia ada. Jadi itu merupakan sesuatu yang betul memberansangkan, di mana pemain industri mereka berkolaborasi dengan kementerian, dan kementerian juga melihat kepada penyediaan kesihatan atas talian ini satu potensi yang dapat memberi akses yang lebih kepada pesakit. Tapi kita perlu pastikan bahawa teknologi yang digunakan itu adalah teknologi yang selamat dan berkualiti. Sebagai contoh, kalau dia menggunakan robot untuk memberikan nasihat-nasihat kesihatan, kita kena pastikan robot ataupun artificial intelligence, kecerdasan buatan yang digunakan itu memberikan nasihat yang betul. Dan kita kena ada accountability, sama ada siapa yang memberi nasihat itu, adakah mereka accountable kepada nasihat yang diberikan dan sebagainya. Dan banyak lagi aspek-aspek yang perlu diperincikan semasa penyediaan perkhidmatan kesihatan ini atas talian. Dia berbeza daripada perkhidmatan yang diberikan secara fizikal. Jadi peraturan sedia ada ini lebih banyak bertumpu kepada penyediaan perkhidmatan kesihatan secara konvensional atau secara tradisi. Tapi apabila dialihkan di atas dalam talian, jadi kita kena perhatikan sama ada adakah penyediaan perkhidmatan kesihatan atas talian ini dapat memastikan semua prinsip-prinsip penjagaan kesihatan itu dilaksanakan secara teratur. Ya. Adakah Reg Lab ini juga akan melihat kepada ruang penambahbaikan yang perlu ada dalam OHS? Sebagai contoh, kalau kita membandingkan keadaan Malaysia ini, pesakit-pesakit di Malaysia berbanding dengan luar negara, di luar negara pesakit mengetahui nama ubat yang diambil. Sebagai contohlah, kalau di Malaysia ini mungkin disebut warna apa ubat diambil, paracetamol itu ubat yang paling kita ketahui lah, ubat-ubat yang lain mungkin tak tahu nama dan sebagainya. Adakah ini antara penambahbaikan yang akan ada juga dalam Reg Lab dan sebagainya? Ya, platform yang disediakan oleh OHS players ni kan dia ada banyak. Jadi kompleksitinya pun berbeza. Dari segi informasi perubatan, ubat-ubatan yang disediakan itu juga berbeza. Jadi potensial untuk menggunakan kapasiti kecerdasan buatan ataupun platform pengkomputeran kesihatan ini telah diada. Jadi dia memberi option kepada pesakit untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang penyakit mereka. Kadang-kadang dengan penyediaan atas talian ini, dia juga ada kapasiti untuk memberi diagnosa yang lebih tepat, kerana dia ada memberi diagnosis, dan dia juga memberi kebolehan untuk mengesan sama ada kesalahan dari segi preskripsi dan sebagainya. Jadi platform yang disediakan boleh memastikan supaya diagnosis itu lebih tepat, dan selain dari itu juga dia dapat memastikan bahawa terdapat kurangnya kesalahan-kesalahan dari segi preskripsi. Sebab kadang-kadang dia ada sistem komputer yang boleh menyemak sama ada adakah ubat yang diberikan salah atau ubat dos yang berbeza ataupun ada interaksi ubat-ubatan yang tak ketara. Jadi sistem semakan di dalam perkhidmatan kesihatan di atas talian ini dapat membantu untuk memastikan perkara ini tidak terjadi. Jadi potensinya adalah amat besar. Cuma kita perlu pastikan bahawa ia dijalankan dengan selamat dan kualiti dapat terjamin untuk pesakit kita. Okey, akhir sekali untuk Futurist ni, bagaimana untuk kita melihat bahawa inovasi seperti ini dan juga jangkaannya untuk tempoh mendatang, apa yang akan diberikan tumpuan dan sebagainya? Okey, jadi proses untuk OHS Reg Lab ni kita unjurkan akan mengambil masa dalam 2 tahun. Tetapi dalam 2 tahun ni kita bahagi-bahagikan mengikut kohort
ataupun batch-batch di mana setiap kohort tu akan kita akan mengambil permohonan dan juga setelah diterima untuk serta sekali dalam OHS Reg Lab, kita akan mulakanlah proses medan ujian ini. Jadi prosesnya agak berstruktur dan juga akan menghadirkan satu fasilitasi komunikasi antara pemain industri dan juga pihak KKM, pengawal selia semua, dan dengan laporan yang berkala dan perbincangan yang begitu open dan telus. Jadi semua data dan maklumat yang dikumpulkan dalam tempoh OHS Reg Lab ni semua akan diperincikan dan juga digunakan untuk membaiki lagi lah, membaikkan lagi kawal selia. Jadi maka ke depan ni kita anggarkan ada 4 proses permohonan kohort dalam peringkat 2 tahun ni, dan kita rasa proses ni akan mengizinkan terjadinya satu kerangka regulatory atau kerangka kawal selia yang dinamik dan agile dan membolehkan inovasi berkembang. Jadi bukan tujuannya untuk menghindar inovasi, tidak, tapi mencari titik pertengahan dan juga penyelesaian supaya kebaikan dan manfaat daripada perkhidmatan kesihatan atas talian ni, dalam talian ni akan sampai kepada pengguna, pada pesakit, tetapi risiko dipantau dan dikurangkan, mitigation berlaku di situ, dan juga membolehkan inovasi-inovasi baru masuk ke dalam pasaran dengan cara yang teratur dan berstruktur. Okey. Terima kasih kerana meluangkan masa. Sudah pasti tak cukup masa lah kalau kita bincang tentang ini. InsyaAllah kita akan cari masa lagi untuk bincang lebih lanjut tentang topik yang sangat-sangat menarik ini. Datuk Dr. Hashim Shah Muhammad Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, dan juga Roshihan Zuin, Ketua Pegawai Eksekutif Futurise, berbincangkan tentang bagaimanakah Reg Lab ini akan memantau dan juga mengawal selia OHS untuk keselamatan dan juga pelbagai aspek lain yang harus diperhatikan, dan paling penting adalah menggalakkan inovasi seperti ini terus berkembang di masa hadapan. Terima kasih.